Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Sambungan daripada hadis dahulu. Warna za'faran yang luntur. Tengok tu. Dulu kata ra'aitun Nabi SAW wa alaihi asmalul mullayatain. Ya, kanata biza'faran. Waqad nafadathu. Waqad nafadathu wa fil hadis kissatul tawilah. Mana aku telah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan badannya baginda SAW diselimuti oleh dua kain. Kain sarung yang dicelup daripada za'faran berwarna kuning sami, kuning, warna kuning. Kita za'faran kita buat air kan, daun za'faran mau minum, ada khasiat itu. Tapi warnanya telah luntur. Itu dipakai oleh baginda SAW. Allah. Jadi catatan di sini. Tujuan dia apa? Memakai pakaian yang biasa. Tujuan kerana tawadu'an adalah amalan yang mulia. Itu amalan para. Sebab Rasulullah SAW ialah orang yang asyaddu tawadu'an. Tak ada orang yang boleh pintas ketawadu'kan baginda SAW. Paling tinggi darjat tawaduk ialah baginda SAW. Asyaddu tawadu'an. Ya. Sebab apa tu? Sebab apa dapat tawaduk tu? Makrifat penentuan yang paling tinggi adalah baginda SAW. Ya. At-tawadhu' al-haqiqi makana nasyi'an min syuhudil azamati rabb. Tawadhu' yang sebenar dia tak akan jadi dan melainkan terbuka kalbi dia menghadap akan keagungan kebesaran Tuhan. Maka siapa lebih daripada Rasulullah SAW yang sentiasa dia sehingga tidur dia dengan Tuhan yang dan ya. Tidurlah dua mati ke hatiku tidak tidur, kata baginda SAW. Itu maksudnya apa? Tuan buka. Ya, lagi kuat dia punya apa? Itu lagi kuat Tuan buka. Kalau Tuan pakaikan sifat tawaduk bila kalbi dia tepat menghadap kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Begitu jugalah memakai pakaian yang bagus. Hendaklah kita menyatakan kesyukuran. Duduk boleh kan? Para awliya yang kamil dia tak lari kan? Tuan letak dia susah dia tak lari. Tuan letak dia senang dia tak lari. Sebab dia memandang dia ketika main, orang panggil apa, dia apa, pandai main giar kan. Ya, kan naik bukit dia pakai giar ni, kalau turun bukit dia pakai giar ni. Itu maksud dia. Ya, kalau tak ada dia pakai tawaduk, zahirkan tawaduk. Kalau tuan bagi nikmat pula niat. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahad tahaddus bin nikmah. Ya, dipandang semua kurnia Tuhan. Doa ustaz atau orang ajar dunia dia kaya raya, jadi tak kita jauh. Kita bukan bahasa luar, kita bahasa dalam. Ya, kaya ke kereta ke rumah ke besar itu benda mahfil azal dah siap, tak ada siapa boleh ubah kan. Ya, yang kita nak ejar dalam, yang tuan suruh prepare dalam qalbi kita tu. Jangan masuk benda kat dalam. Ya, maka nak masuk jangan kalau benteng dalam tak kuat ni lah jalan sufi nak membina benteng dalam supaya hati kamu kuat musyahadah dengan Tuhan. Ketika itu kalau dia lenyek kita apa ke dana pun tak akan jadi sesat. Dia lambak dunia banyak pun dia tak akan jadi sesat. Sebab apa? Kalbi dia sedang makrifat dengan Ta'ala. Itu rahsia sebab tu disuruh uhibbu an a'rifah wa halakal haq. Aku kasih aku dikenal. Ya, wa halakal haq, aku jadikan makhluk supaya dikenal. Sebab rahsia pengenalan kalau dia betul-betul kenal siapa Tuhan, dia tak akan berganjak hati dia. Ya. Ni kata kenal tapi nak belazat dengan Tuhan tak reti. Sebab apa? Lazat dibagikan dunia banyak. Lazat makan, lazat tidur, lazat-lazat tersifat kalbi hebat dan kita berikan makhluk. Berikan kat Tuhan tinggal berapa persen. Ya. Makhluk letak tapak tangan ni, jangan masuk dalam. Sekarang dia masuk dalam sebab dalam kosong. Kalau dalam dia mumtalian bi anwari zik, penuh dengan nur zikir, dia masuk macam mana kan? Dua kat luar. Sebab tu sahabat Nabi bila Nabi pentik nak kuda, nak jihad, 700 ekor dia bagi kan. Bukan sikit-sikit. Sebab apa? Qalbi dia dengan Tuhan, minta apa je. Itu rahsia tu orang tak buka. Orang buka rahsia luar, berjuang tu memang ada suruh. Ya, itu kewajipan. Ya, tapi sini kita dia betul-betul dengan dia lah. Jadi perjuang sekat jalan tu dia punca. Hebat nampak luar, rupa dalam dengan Tuhan kosong. Bila Tuhan uji sikit, habis tombang. Tebagai dulu bercakap bukan main lagi kan. Ya. Ada pemimpin kan, hingga ada pimpin, kau nakik-nakik yang terbalik tu kan main dulu pemimpinan. Baguslah kita tak komen, tapi masalah kenapa terbalik tu punca dia. Ya.
Pakai ada kita, kaifa nad'un nas ila Allah wa nahnu ba'idun min. Macam mana kau nak panggil orang datang ke Tuhan kalau kau sendiri jauh dari Tuhan? Kalau kau nak ingat Tuhan membayang, kau nak tarik orang macam mana Tuhan? Macam ketam lah kan, Tuhan nak jalan lurus, padahal kalbi kau tempat lain. Lebih teruk lagi buat kerja agama Islam, nak jaga kepentingan dia, terus lagi besar celaka kan. Cakap agama guru apa, dia terbuka nampak macam-macam punya perangai. Sebab tak kerti mendamping, dia tak kerti bermesra dengan Tuhan. Tu ayah, orang yang tak kerti bermesra dengan Tuhan amat bahaya. Ibarat lebih bahaya daripada telur ujung tanduk, tak kira siapalah. Kalau dia tak kerti mesra dengan Tuhan, bahaya. Kemudian telah diriwayatkan juga bahawa Rasulullah SAW pernah membeli satu pasang pakaian dengan tukaran 27 ekor unta. Satu pakaian kan, 27 ekor unta bayar. Ulama-ulama tarekat Naqsyabandiyah dan Syaziliyah mengutamakan pakaian yang baik-baik agar dapat menyatakan kesyukuran terhadap nikmat Allah Ta'ala dan menjauhkan rasa bangga diri. Ya, semua ada benda. Dia orang pakai macam ni, bu, ada cara dia. Dia pakai pakaian cantik, ada cara dia. Ya, cara di mana kalbi dia kena jaga. Sebab tu Al-Imam As-Suyuti dalam kaedah fiqh dia, kaedah fiqh, al-qaidatul ula al-umur bimaqasidiha, segala urusan bergantung kepada qasad dan ni. Qasad apa? Maqarra bi qalb, mendalam. Kalau qasad kita dengan Tuhan kita sentiasa tak putus, dan insya-Allah qasad dia cantik. Niat dia cantik sebab dia nak pergi ke Tuhan. Tapi kalau dalam dia kosong, dia lambat sikit dah pusing kan. Kena gegar sikit habis terbalik, terjongkang, terbalik, tiarap macam-macam ada. Dan menjauhkan rasa bangga ketika memakai pakaian biasa. Janganlah pula seorang itu mendakwa diri sebagai seorang sufi. Dia pakai buruk dalam hati dia kata, aku ni sufi, aku ni ahli sufi, ahli tasawuf. Ya, orang dia pandang orang semua tu hubbud dunia, lagi kacau. Ya, dia tuduh pula orang hubbud dunia, dia seorang betul lah, itulah kita boleh pakai. Ya, sufi jalan kita nak betul ke diri kita. Jangan ada dalam diri kita memandang kita ni baik. Ya, jangan ada tu. Kita kena pandang sentiasa kita ni kurang. Ya, itu kaedah dia. Setengah daripada orang yang golongan mukhtar, dalam hadis Nabi kata apa? Wa bassarahu uyubah. Ya, wa bassarahu uyubah. Tuhan buka kalbi dia, sentiasa memandang kekurangan diri dia. Walaupun kalau tengok pada zahir orang tu dia paling hebat, dia tak pandang diri hebat. Dia pandang dia sentiasa kurang. Itu sifat yang diajar Nabi SAW. Ini dia pakai macam sufi, dia kata orang semua tak boleh pakai. Dia seorang zuhud. Bila dia pakai kuaya gaya pula, dia kata kena zahirkan nikmat Tuhan. Rupa dia kau nafsu. Ya, sebab kalau tak ada jalan ke Tuhan ni bahaya. Kadang-kadang dia berlakon dalam ibadat ni masalah. Apa dia kata lakonan ibadat? Bila kalbi tak boleh menghadap Tuhan. Kalbi kata tak boleh menghadap Tuhan betul, tak kerti mesra, tak boleh bermain. Ya, mulut cakap nakkan Allah Ta'ala, tapi kalbi dia, itu masalah. Allah. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah memakai cadar yang berharga 400 dinar kan? Kan dirham. Dirham wang perak, dinar wang emas kan. Ya. Begitulah juga Imam Muhammad rahimahullah ta'ala pernah memakai pakaian yang mahal dan berkata, saya memakai pakaian yang begini agar orang lain tidak dapat menarik perhatian isteri-isteri dan hamba saya. Macam itu pula. Betul-betul niat. Jadi maknanya orang perempuan kadang-kadang dia macam tu kan, dia suka benda dia pakai, dia ada minat. Jadi masing-masing ada niat-niat yang khas maknanya. Kemudian pakaian bulu lah. Diriwayatkan dari sana Aisyah radhiyallahu anha, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatal ghadah wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Pada satu pagi, satu hari Rasulullah SAW keluar dengan memakai pakaian bulu, ya, baju panah bulu yang diperbuat daripada bulu yang berwarna hitam. Ya, apa hukum bulu? Bulu, tengok, kalau bulu tu daripada haiwan makul, tu dalam ilmu fiqh, haiwan dimakan, ayam, itik, lembu, kambing, kuda, ya, bulu-bulu dia tu semasa duduk di badan waktu hidup, hukum dia adalah
suci. Kalau bercerai daripada badan dia, tengok dia ceraikan tu ketika dia tu maknanya halal dimakan atau bangkai. Kalau disembelih, jawab dia bulu dia semua boleh pakai. Ya, kambing tiba-tiba langgar lori mati, dan nak ambil bulu dia tak dia, tu najis, bangkai. Dia pakai apa? Najis. Biasa orang buat apa alas tu, bulu apa yang sembelih kan, dia sembelih dia lapar cantik kan. Ya, kalau bibi tu macam macam kapit pun dia lawa-lawa. Khasiat dia insya-Allah terelak sakit buasir, ya, kalau pakai duduk. Muallim lalu pakai. Muallim Haji Wahid almarhum, dia angkat martabat ini. Itu bulu. Kalau sekiranya binatang yang tak dimakan, kucing misalnya, selama bulu tu dekat badan dia, kita pegang semua tak najis. Tapi kalau bulu tu tanggal aja, hukum dia najis. Kalau haiwan yang tidak dimakan, ya, tolak daripada anjing dan babi dan keturunan, itu tak ada maaf. Itu tak ada tafsir memang najis terus, ya. Kemudian persoalan kalau kita tak tahu, contoh bulu ayam, kerana dia buat kebas kan, tu ayam mana dia ambil tu, ke ayam eksiden dia ambil. Bila tak tahu, kaedah PK kita istisabul asli, kembali pada asal disuci, maka hukum dia suci, tak apa. Tu boleh. Sebab kalau najis tak boleh, tak. Dia ayam serama, harga dibeli 5,000, mahal yang serama. Sayang cantik bulu, bom dia langgar kita, mati ayam tu. Dia sayang, dia terik, 3-4 helai bulu cantik-cantik kan. Dia tahu dalam kocik, buat kuih telinga, buat semayang, batal semayang. Sebab mati dia bukan sembelih, maka dikatakan bangkai. Tiap-tiap haiwan yang dimakan tapi mati dia tidak disembelih mengikut syarak, maka dinamakan bangkai, ya. Maka dia tahu dalam kocik, batal semayang dia. Jadi baginda SAW pakai, itulah mana pakaian bulu, dan syair aswad, waktu sunnah Nabi dia pakai itu. Kemudian jubah ala rum, Mughirah ibn Syu'bah telah meriwayatkan bahawasanya inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyikatal kummain. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memakai jubah ala rum yang mempunyai dua lengan yang sempit, ya. Ada pakai dengan apa besar, ada pakai lengan sempit, ya. Jadi benda-benda tu ada sabit dalam hadis-hadis sahih pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Jubah ni kancing tadi, ada butang berbawah. Kalau macam kita pakai ni bukan jubah, ni kamis. Jadi antara pakaian yang Nabi suka pun kamis, yang kita sarung macam ni. Habis. Dan satu lagi, pakaian putih. Teriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, alaikum bil bayad minas siyabi liyal basha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairis siyabikum. Pakailah pakaian putih. Dia pakai warna putih, niat ikut sunnah Nabi, itu yang terbaik. Ialah dipakai oleh orang yang hidup di kalangan kamu, dan kapalnilah orang yang mati dengan maknanya seelok kain kapan, gunakan yang putih. Kerana sesungguhnya adalah pakaian yang terbaik. Khairus siyabikum, nisbah warna ialah putih. Di hadis lain ada yang hijau pun ada, ya, Nabi pakai. Habis. Catatan dia pakaian putih sepatutnya dipakai sepanjang hidup. Dan begitulah juga si mayat dikapankan dengan kain yang putih. Menurut hadis sahih Bukhari, Rasulullah SAW memakai pakaian berwarna putih. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian pakaian putih itu lebih afdal. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna khaira kullahu bi yadika anta bina Allahumma hakim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma